Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung. Kita akan belajar satu tajuk yang bernama Mafa'il. Mafa'il ni, kalau kita sebut mafa'il tak nampak. Mafa'il ni ada bila sebut mafa'il ada okey. Mafa'il ni adalah gabungan daripada perkataan maf'ul. Istilah kita maf'ul lah. Kalau kita rama-rama maf'ul, iaitu jamak tu maf'ul, maf'ul. Di mana dalam maf'ul ni ada 5. Ada 5 bahagian. 2, 4, 5. Okay, yang pertama di tepi ni. Okey, yang pertama kita ada maf'ul bih. Maf'ul bih ni kita tengah pula lagi. Yang kedua kita ada maf'ul fi. Yang ketiga kita ada maf'ul mutlaq. Yang keempat kita ada maf'ul li ajli. Kita dah kena macam tu dah pandai nampak ah. Dan yang kelima kita ada maf'ul okey. Alamat bagi maf'il ni, okey, alamat macam belajar dalam video sebelum ni, ada sebutlah pasal alamat. Alamat tu apa? Alamat ni senang kata adalah tanda. Okey, tanda bagi maf'il. Okey, maf'il ni ada tanda dia. Tanda bagi maf'il adalah mansub. Okay, mansub ni kena pula kalau dah ingat. Kita sebut sekali lagi tak apa. Mansub ni adalah ada 3 tanda dia. Baik atas lah senang kita kata. Yang pertama adalah fathah, itu baik atas. Yang kedua adalah alif. Yang ketiga adalah ya. Okay, nampak? Untuk fathah ni, untuk mufrad, itu seorang atau satu mufrad. Alif untuk musanna, iaitu 2 orang. Musanna, 2 atau lebih. 2 saja. Ya ni untuk jamak, iaitu 3 dan lebih. Alamat dia. Jadi bila mana sebut mafa'il, semua mafa'il, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, selepas daripada ya mestilah bentuk selepas ia adalah berbentuk mansub. Sama 3 ni. Okey. Dalam mafa'il kita pergi satu Okey, tadi yang pertama kita sebut mafa'il tu apa? Mafa'il tu adalah gabungan daripada maf'ul. Jadilah mafa'il. Yang kedua kita sebut tentang alamat bagi mafa'il. Mafa'il ni alamat ni apa? Alamat dia mansub. Okay, yang ketiga kita masuk kepada salah satu. Apa yang ada dalam komponen dalam mafa'il? Kita masuk yang pertama adalah yang paling famous sekali kita ajar dengar daripada step 1. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey, apa itu maf'ulun bih? Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih ialah isim yang datang selepas daripada fa'il dan fa'il. Isim yang datang selepas daripada fa'il dan fa'il. Jadi susunan ayat ini akan jadi gini. Maf'ulun bih. Okey, ni simple ni, semua orang tahu saya. Maf'ul bih ni famous lah. Dia sebut fa'il, maf'ul bih. Fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih ni contoh contoh kita fa'il sikit. Kita fa'il daraba. Kita fa'il abi. Maf'ul bih. Daraba ni maksud dia pukul. Abi ayah. Pukul ayah, pukul apa? Apa itu jadi maf'ul bih. Iaitu kita kata pukul anak kucing. Okey, dalam keadaan kita sebut tadi alamat untuk maf'ulun bih adalah mansub. Jadi perkataan ni akan jadi mansub, iaitu baik atas sebab 1 al-kitab. Kita. Dan daripada ni wujudlah satu ayat jumlah yang kita panggil sebagai jumlah fi'liyah. Dan fi'il di hadapan ni mestilah fi'il muta'addi. Muta'addi ni tengoklah buku maksud muta'addi tu fi'il yang memulakan maf'ul. Okey, yang ketiga kita masuk pula kepada maf'ul mutlaq. Tadi kita belajar maf'ul bih, lepas maf'ul bih maf'ul fi. Yang ketiga kita masuk maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni apa? Maf'ul mutlaq ni ialah masdar. Senang kata kita faham maf'ul mutlaq ni adalah masdar. Masdar ni apa? Masdar yang ikut, yang jadi penguat. Yang menjadi penguat kepada fi'il sebelum awal-awal tadi. Kita baca tadi dalam ayat kita ada fa'il, maf'ul bih contoh. Fa'il, maf'ul fi, isim. Tapi dalam ni
dalam maf'ul mutlaq kita ada fi'il, kita ada fa'il, kita ada maf'ul mutlaq yang menguatkan fi'il tadi. Contoh ayat, contoh Ulang ni senang je biasanya. Okay. Doroba, kita kata doroba tak mau. Tak video sebelum ni pun doroba juga kita gunakan doroba. Abi Al-Kitab. Al-Kitab. Pukul Abi anak kucing. Dorban. Dorban ni menjadi maf'ul mutlaq. Okey, mana maf'ul mutlaq ni? Bukan ni maf'ul mutlaq ni. Allah, maf'ul mutlaq. Okey. Maf'ul mutlaq ni kita senafa ialah masdar yang masuk. Alamat tak ingat lagi. Boleh pergi bermula video. Alamat untuk maf'ul ni adalah masuk. Jadi maf'ul mutlaq ni adalah masdar yang masuk. Masdar yang masuk. Dorba. Doroba, dorba, dorban. Masuk. Jadi kalau kita nak ngapal wazan maf'ul mutlaq ni kena ngapallah masdar. Kalau nak ngapal masdar kan insya-Allah akan datang kita buat video baru pula. Itu masalah haji. Jadi untuk hari ni faham gini dulu. Maksudnya biasanya dia akan main dapat bentuk gini lah. Contoh akala abi al-arza aklan. Mana pergi? Jalasa abi jalsan. Duduk. Tapi ada juga kataan yang berubah. Lebih setengah je lah. Tapi biasanya akan berubah gini. Jadi gini. Dalam keadaan ayatnya, kebiasaannya kita kena tukar jadi masdar dan ia akan datang dalam sulasi. Okay, dalam tu pula, dalam maf'ul mutlaq ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Dalam maf'ul mutlaq ni pula ada jenis-jenis dia. Yang pertama, ta'kid fi'li. Yang kedua, bayanin naw. Yang ketiga, bayanin adat. Daripada 3 ni ada jenis-jenis dia lah. Maksudnya daripada maf'ul mutlaq tadi tu kita belajar tadi ada 3 jenis. Yang pertama kita ambil daripada ta'kidul fi'li. Ta'kidul fi'li kalau tengok pun maksud dia ta'kid macam penguat lah. Penguat taukid ta'kidul fi'li, iaitu bila mana ayat itu tidak ayat biasa yang kita biasa guna. Contoh ayat yang kita biasa guna. Doroba dia doroba mu. Doroba Abi Al-Kitab. Dorban. Perkataan dorban ni adalah maf'ul mutlaq, betul. Jenis apa? Jenis ta'kid fi'il. Sebab apa? Dia ulang mula perkataan dorban ni. Dia ulang mula. Cukup gini je. Yang kedua, dibayanin nak. Doroba Abi Al-Kitab Dorban Syadidan. Main mana pula syadidan ni? Okay. Kalau tadi ta'kid ni hanya menguatkan kepada fi'il ni. Libayanin nak ni Doroba ada penguat dorban. Syadidan ni penguat pula kepada dorban tadi, menyebabkan jadi berganda. Dorban syadidan menunjukkan sifat. Dorban syadidan. Doroba Abi Al-Kitab Dorban syadidan. Pukul dengan sedahsyat-dahsyatnya, dengan sekejam-kejamnya, dengan syadik-syadiknya. Menunjukkan sini. Penguat dengan kuatnya lagi. Dibayanin now. Yang ketiga, dibayanin adat, iaitu ia menunjukkan bilangan. Doroba Abi Al-Kitab. Kita nak cover 2 kali pukul. Dorbataya Bataya. Yang belakang ni menunjukkan musanna, iaitu 2. Tapi ni susah kita nak nampak. Kalau tu tak mari. Kita buat ini. Dorbatan. 1 kali pukul. Ini 2 kali pukul. 1 kali pukul. Ta'kidul fi'li, penguat tambah 1. Tinau ni ia kuatkan pula pada maf'ul mutlaq ni tadi. Jadi dorban syadidan. Ni dia menunjukkan pada bilangan pukulan tu. Bilangan pukul, 2 kali pukul, sekali pukul. Dorbatan ni sekali pukul. Yang
seterusnya kita masuk kepada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ni apa pula orang mari dah. Tadi maf'ul bih mari dah sikit biasa buat. Maf'ul fi ni kena zaman maka. Maf'ul mutlaq ni kena ada pemuak darban masdar. Kalau maf'ul li ajli ni orang jarang seperti ni. Orang nak mari mana maf'ul li ajli ni mesti. Okey, maf'ul li ajli ni adalah senang kata kita kata yang memberi kealasan, yang menjadi alasan, yang memberi kealasan kepada ayat tu. Memberi kealasan. Jadi sebelum kita start dalam maf'ul li ajli ni kita kena kuasai apa? Kita kena kuasai beberapa perkataan. Masa kuasai tu kena masa kuasai. Maksudnya kena hafal, kena ingat, kena ngapal beberapa perkataan yang menunjukkan kepada jawapan bagi ayat tersebut. Contoh ayat dia. Contoh hubban, cintakan. Ibtira'a, inginkan. Raghbatan, inginkan. Ibadatan, ibadat. Khaufan, kerana takut. Nak pergi. Ihtiraman, menghormati, kerana menghormati. Ikraman, memuliakan, ingin memuliakan. Ada banyak lagi lah perkataan-perkataannya. Perkataan yang menjadi jawapan kepada ayat dalam yang diberikan dalam soalan. Okey, daripada perkataan-perkataan ni kita kena menjawab apa yang ditanya, apa yang diberikan dalam ayat. Dan dalam maf'ul ajli ni ayat dia biasanya berbentuk statement yang boleh dijawab lah. Contoh Qoma at-tullab fil fasli. Bangunnya pelajar di kelas saya. Di kelas. Kena apa? Okey, dalam ayat ni kita dapat statement yang mudah. Bangunnya pelajar dalam kelas. Maka kita nak menjawab, apa pelajar ni bangun dalam kelas? Ihtiraman lil muallim, kerana menghormati guru. Okey, sekarang ni bila dengar dah faham kenapa maf'ul ajli ni sebenarnya. Dah faham kenapa maf'ul ajli ni. Maf'ul ajli ni adalah yang menjawab kepada persoalan ataupun pernyataan dalam ayat. Dalam ayat bagi statement yang umum. Berdirinya pelajar dalam kelas. Lalu kita menjawab sebab apa yang dibangun kelas? Sebab memuliakan ataupun menghormati, ihtiraman lil muallim, menghormati kepada guru. Ataupun kita boleh buat ikraman lil muallim. Okey, sekarang ada apa? Kenapa pula ikraman tadi? Ihtiraman adalah perkataan-perkataan yang kita perlu hafal untuk menjawab maf'ul ajli. Memang kena hafal. Dah banyak perkataan dia ada dalam 10 ke 12 perkataan je. Boleh tengok dalam buku Fuyu, cek buku Fuyu. Buku Fuyu ataupun boleh Google perkataan-perkataan yang kita boleh guna untuk maf'ul ajli. Okey, maf'ul ajli. Dalam maf'ul ajli ni ia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, maf'ul ajli yang kita gunakan, contoh ni ihtiraman, ikraman, khaufan, ibtira'a, semua maf'ul ajli tersebut mestilah bersifat mansub. Sebab alamat untuk mafa'il ni adalah mansub tadi kan, alamatnya. Jadi kena mansub. Mansub tu kena bagi atas alif ataupun ya. Jadi dalam ni kita gunakan alif je lah. Alif ataupun mansub ataupun fathah. Fathah. Okey, alat tu yang pertama. Yang pertama mesti bersifat mansub. Okey, dia ayat ni mansub. Ayat ni okey, mansub betul. Yang kedua, yang ni akan menjadi kebiasaan, kesilapan orang dalam menjawab soalan gini.
bangun pelajar dalam kelas kerana menghormati guru. Maka dalam ayat kita automatik biasa kita akan letak li'anna ataupun li, untuk, kerana ataupun untuk. Dalam maf'ul li ajli ni tak boleh letak perkataan. Tak boleh letak. Dalam ni ada perkataan, tak ada sini. Tak boleh letak perkataan li ataupun li'anna. Tak boleh letak. Sebab apa? Sebab dia memang itu. Sebab ia adalah maf'ul li ajli. Tak boleh letak perkataan-perkataan ni. Oleh itu kena buatkan ni. Letak dulu direct fi'il tu. Ikraman sama terus. Ikraman khaufan direct dulu. Li tu boleh letak apa? Letak selepas dia. Lil mu'allim, untuk guru. Lil ilmi, kepada ilmu. Hubban lil ilmi, cintakan kepada ilmu. Dah banyak lagi sampai tak boleh. Kalau tak faham, boleh komen di bawah. Dan kalau ada kesilapan apa-apa pun boleh komen di bawah. Sebagai kita kata mungkin ada ilmu tambahan lain ke. Okey, yang terakhir dalam mafa'il ni, dalam mafa'il ni yang terakhir ialah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ni kalau ikut dalam silibus kita nak belajar pun. Kita hanya belajar maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli dengan maf'ul mutlaq je. 4 sahaja. Dan maf'ul ma'ah ni kita tak belajar lagi, tapi sekadar selingan yang kita sebut. Maf'ul ma'ah ni ia menunjukkan dalam ayat tu ada 2 pekerjaan. Ada 2 perkara yang berlaku dalam satu masa. Contoh, seorang pelajar duduk di atas kursi dan seorang guru mengajar dalam kelas. 2 perkara yang sama berlaku dalam satu tempat. Dan biasa dalam ayat tu kita akan gunakan wa mu'akkah. Wa. Jadi wa ia tak apa keluar mana sebab biasa dia kata takut kita gunakan wa ni sebagai harfun jar. Sedangkan kalau isim pada harfun jar adalah baik bawah. Ni jauh lah. Sekadar selingan saja. Jadi insya-Allah kita tak akan ajar lanjut ni hari ni, tak akan ajar lagi. Dan kita mungkin tak akan ajar dalam video ni. Kita akan ajar untuk video akan datang insya-Allah. Allah Allah, kalau ada silap apa-apa boleh komen, boleh khabar apa-apa supaya orang lain yang tengok ni pun tak terulang kesilapan yang sama, dia boleh baca komen ni bawah.